Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini jalan segala orang muttaqin. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhan di dalam sembahyangnya, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin wa wa'dina asraril 'asyiqin, dan menjadikan padanya daripada lazat manis khidmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba yang muhibbin, dan tempat kalian segala rahsia daripada bagi tajali Allah bagi orang yang asyiqin, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya. Wallahu a'lam. Yang dikasihi nazir masjid, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa, para barisan imam, bilal dan petugas, dan seterusnya pada tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersama kita merapatkan syukur kepada Allah dengan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini, dan diizinkan juga pertemuan di antara kita berdua untuk kita berkongsi beberapa ilmu. Maka pihak masjid telah menghubungi saya sebelumnya meminta supaya saya buka kitab. Kalau sebelum ini kita subuh, saya biasa kuliah dalam bentuk ceramah saja. Jadi pihak masjid suruh buka kitab, terutama dalam bab fiqh. Maka saya syorkan kitab yang saya baca pada pertemuan ini, iaitu namanya Muniyatul Musallin. Maka pihak masjid pun dah setuju. Maka pada pertemuan kita di tahun baru, pertemuan pertama tahun baru ini, maka sama-sama kita untuk mentelaah kitab Muniyatul Musallin, iaitu satu kitab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di alam Melayu ini, dan kebanyakan datuk nenek moyang kita dulu semuanya akan mengaji kitab ini. Dan barangkali juga di sini di antara kalangan tuan-tuan mungkin dah pernah mengaji kitab ini, dan saya pun pernah mentelaah kitab ini pada tahun 77 bersama dengan imam masjid di Jalan Bandar, imam masjid Bandar Jalan Perak, atau tempat asal Kuala Lumpur, di situ. Baik, kata pengarang kitab ini tadi dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai risalah ini, ku ataupun aku itu siapa? Iaitu pengarang kitab ini. Siapa pengarang kitab ini? Itulah disebut sebagai Syekh Daud Al-Fatani, yakni musannif kitab ini yang terkenal dengan nama Syekh Daud Al-Fatani. Kalau hanya Melayu ni, kalau orang yang menentu agama, kalau tak tahu nama Syekh Daud Al-Fatani agak malah, nama tu terlalu terkenal.
Adapun nama serta gelaran yang diberikan oleh kerajaan Islam Osmaniyah, dia dulu lama mengajar di apa tu Baitullah, di Kaabah Masjidil Haram, jadi tenaga pengajar di sana, iaitu di zaman sebelumnya Saudi ambil alih kuasa. Habis Saudi ambil alih kuasa, mana-mana ulama yang tak sejalan dengan dia, yang bukan memilih jalan Wahhabi, akan ditangkap, akan dihukum atau akan dihalau. Maka Syekh Al-Fatani pun dia baliklah ke timur ni, ke Tanah Melayu, dan dia ni adalah orang Fatani, iaitu datang daripada Tanah Melayu, tempatnya nama Fatani. Tapi kita ni nasib malam, kalau kita telah melalui zaman penjajahan. Dalam satu ketika berlaku satu mesyuarat pangku, tak salah ni, dan dalam keputusan mesyuarat itu, sebahagian pada Tanah Melayu belah utara, iaitu Fatani, khususnya Fatani Darussalam, telah diserahkan kepada Siam, kepada Thailand. Maka hilanglah kita. Sedangkan Fatani itu sebahagian daripada Tanah Melayu. Orang Fatani itu orang Melayu. Kemudian yang masyhur yang telah diberikan di kalangan ahli ilmu, iaitu Al-Alim Al-Allamah. Itu gelaran tinggi itu. Alim Al-Allamah, orang yang alim dari segala-gala orang yang alim. Dan memang sungguh pun Syekh Al-Fatani ini memang alim sungguh. Dan antara lain lagi gelarannya Al-Hibru Fahama, Al-Wari'u Kamil, Al-Fadil Muhaqqi, macam-macam gelarannya. Al-Amil Al-Arif, Al-Rabbani, Sayyid Daud, Sayyid Al-Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, atau antara gelaran. Baik, sedikit kita tengok daripada apa ni, daripada sirah dia. Maka diperakui di antara kitab-kitab, banyak dia tulis kitab. Di antara kitab yang kita cuba telaah pada malam ni lah, sebagai kitab yang sangat mendapat sambutan, sangat terkenal di kalangan ahli-ahli ilmu yang berlandaskan kepada mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang menyatakan beliau dilahirkan pada tahun 1133 Hijrah, lebih kurang dalam 1769 Masih di Gresik, negeri Fatani. Beliau berjaya mengarang dan menterjemah lebih daripada 100 buah kitab. Itu di antara lambang kealiman dan alim sungguh. Dan telah diceritakan bahawa kitab Munyatul Muslim ini dikarang oleh Syekh Daud setelah diminta oleh seorang sultan. Kata para pensyarah ni yang mensyarah kitab ni, ada kemungkinan dalam kajian dia bahawa sultan yang memerintah dia supaya menulis kitab yang kita telaah ni, iaitu Sultan Selangor. Alhamdulillah, Sultan Selangor atas permintaan Sultan Selangor jumpa dengan Syekh ni, minta dia tulis satu kitab fiqh yang khusus dalam membicarakan bab solat, khusus membicarakan dalam memperbaiki solat kita bagi orang tahu solat. Ini satu bab, iaitu tamim faedah pada membahas tentang peranan-peranan raja. Dengan sebab itu dalam kitab ini, mungkin di sini tak ada lah, dalam kitab yang Hindu itu, setelah ditulis kitab tentang solat, di ujung tu ada ditambah sikit, dia menceritakan tentang hal-hal raja-raja yang memerintah, yang takwa, yang alim, yang takut pada Allah SWT. Itu. Maka aku mulai risalah ini, kata pengarang, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasih ini akan hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Adapun bila dikata dengan nama Allah itu apa tujuannya? Ya, kalau Arabnya Bismillah, tujuannya tak lain tak bukan, kata pengarang ni, aku mulakan dengan Bismillah itu atas dua sebab. Bukan sekadar ini saja, mana dalam hal-hal lain pun kita mulakan dengan Bismillah, iaitu dengan dua sebab. Pertamanya kerana mengikut akan Al-Quran Karim. Kerana Al-Quran, setiap surah yang dimulai akan dimulai dengan Bismillah, kecuali surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu tidak dimulai dengan Bismillah, selainnya semua.
Dan keduanya kerana mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Kullu amrin zi balid. Kali tonton Nabi biasa dengar hadis ni. Kullu amrin zi balid la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Maknanya setiap daripada perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang memberi faedah, atau perbuatan-perbuatan yang disandarkan dengan syarak, ataupun perbuatan-perbuatan halus, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus, tak ada berkat di dalamnya. Ataupun dalam riwayat lain dia kata fahuwa abtar, maknanya dia terputus juga, sia-sia. Dalam riwayat lain dia kata fahuwa ajazam, sama juga maknanya. Maknanya perbuatan kita itu, setiap apa juga perbuatan, terutama perbuatan yang sesuai dengan syarak, kalau kita tak mulakan dengan bismillah, maka perbuatan itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Malah hadis sebutkan juga segala perbuatan bukan perbuatan yang bersesuaian dengan syarak, perbuatan-perbuatan yang harus. Apa yang harus? Makan, minum. Jadi kita ambil air segelas, kita pun mulakan bismillahirrahmanirrahim, kita pun minum. InsyaAllah air yang kita minum itu akan membawa berkat. Kita makan sebelum suap, baca bismillahirrahmanirrahim, akan berkat. Kita pakai kasut, bismillahirrahmanirrahim. Kita memandu kereta, buka pintu kereta, bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam kereta, duduk, bismillahirrahmanirrahim. Nak start kereta tu, tekan switch, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sangat start bismillah, bismillahnya. Begitulah yang dituntut dalam kehidupan kita. Barulah hidup kita ni penuh dengan keberkatan. Hingga hatta sebalik pada makan tadi, disebutkan secara umumnya kita mulakan makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Suap makanlah sampai habis, sampai kenyang. Adapun ahli-ahli sufi, orang tarikat, orang sufi lah, ada dia menulis di dalam sebuah kitab, ingat saya, dia mengatakan alangkah baik kalau setiap suapan itu bismillah. Suap bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim. Suap ketiga bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali suap itu bismillahirrahmanirrahim. Maka barulah berkat makanan yang masuk dalam perut kita akan menyehatkan, tidaklah akan jadi najis semata-mata jadi apa itu bahan buangan ataupun mendatangkan penyakit. Makan yang lazat-lazat tapi penyakit. Jadi yang keduanya kata meraihkan apa yang diamalkan daripada hadis Nabi SAW. Kemudian katanya bismillahirrahmanirrahim, yang ni jadilah disebut tadi, kalau tak baca bismillah itu maknanya akhlak terpotong, sia-sia. Maka dia ambil contoh di pengarang kitab ini, dalam syarahnya dia kata jadilah, yang ini jadilah seperti binatang yang terpotong anggotanya. Kita ada barang-barang ke atau binatang peliharaan ke yang tak lengkap. Ada binatang yang telinga tak ada, cacat. Atau ada binatang yang ekor tak ada, dah putus ekor dia. Maknanya pada kita, pada pandangan kita cacat lah. Jadi begitu juga lah pada pandangan Allah SWT. Setiap amalan, perbuatan kita buat tanpa dimulakan dengan nama Allah, bismillah, maka perbuatan kita itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak sempurna. Cacat di sana, cacat di sini. Baik, dengan sebab itu, mulai di saat ini kita jazamlah pada masuk tahun baru ni, kita jazamlah sentiasa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian kata pengarang, ada pun hukum membaca bismillahirrahmanirrahim dia pun berubah, terkadang jadi wajib, iaitu ketika kita nak baca Fatihah di dalam sembahyang wajib. Kalau tidak dibaca bismillah, tak sah sembahyang. Kerana di sana dalam Syafi'i mensabitkan bismillah itu adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Walaupun di sana mazhab-mazhab yang lain mengatakan bukan. Dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat yang pertama. Tapi bagi kita yang berpegang Syafi'i dan bagi pendapat Syafi'i dan serta seluruh ulama-ulama Syafi'i telah menetapkan bismillah itu adalah sebahagian ayat pertama dari Fatihah. Jadi di situ ada kedudukannya bismillah itu wajib. Wajibnya sekira-kira makmum, kalau orang jadi imam, makmum dia dengar. Jangan imam baca slow
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi semua salah imam ni mazhab apa tiba-tiba tak baca bismillah, sedangkan imam dah baca perlahan. Tak boleh, imam kena baca kuat sebagaimana dibaca Fatihah. Dan terkadang ini wajib dikata di situ dalam solat, dan terkadangnya sunat, seperti cerita tadi lah, sunat nak makan, nak buat apa sebarang pekerjaan yang harus kita mulakan dengan bismillah, sunat, dapat pahala dan mengelakkan daripada perbuatan kita itu sia-sia daripada di sisi Allah SWT. Dan disyaratkan, tetapi untuk zikir semata-mata dan terkadang haram disyarat itu tadi dapat sunat dan dapat juga pahala zikir. Maknanya kita berzikir pakai kasut baca bismillah, pakai baju baca bismillah. Kalau mampu hafal doanya, doa pakai kasut, doa pakai baju, doa nak berjalan, tapi sekurang-kurangnya bismillah. Itu yang sunat. Dan ada pun kadang-kadang yang haram baca bismillah. Baca bismillah berdosa. Pada ketika mana? Pada kita ketika mengerjakan perkara yang haram. Allah segelas. Ini contoh. Apa nama Allah? Ini contoh kausur. Ini kausur. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah dia nak minum tu dah haram lah. Jadi dia baca bismillah tu bertambah lagi haram, bertambah dosa. Apatah lagi kalau dia baca bismillah tu dengan kasat di hati dia menghina. Tengok, bismillahirrahmanirrahim, aku minum arak tak ada apa-apa pun terjadi dengan aku, Allah tak turun balak pun, tak nampak pun dosanya, dia menghina. Maka jadi kafir lah dia, kufur dan kafir. Akan tetapi tidak haram ataupun tidak haram dan menjadi harus bagi perkara-perkara haram yang wadahi, perkara haram yang mendatang, bukan haram mutlak. Yang tadi haram mutlak. Macam mana haram yang mendatang? Nak semayang pakai kain, tengok kain orang lembu tak penyedai, dia ambil kain tu pakai untuk semayang. Jadi ambil kain orang tu haram. Tak boleh, tapi dia pakai untuk semayang, dia pakai itu bismillah, di situ diharuskan. Boleh tidak? Kerana haram itu pakai kain, bukan mutlak. Yang mutlak, yang haram itu kerana curi kain, ambil kain. Kalau di sini dia bagi contoh, iaitu seperti berwuduk dengan air yang dirampas. Air tak ada tempat itu, ada orang datang air, dia rampas air itu, ada penguasa. Kemudian dengan air itu dia ambil wuduk. Wuduk itu sah, boleh baca bismillah harus. Tapi yang dosanya dia merampas air orang. Sunat maka maka dapatlah kita faham sunat kita mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutlah dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasihani. Dan mengasihani itu maksudnya atas kasihan Allah SWT itu pada orang mukmin ar-rahim. Atas orang mukmin, solat kita dulu, kalau kita ikuti sejarah Isra dan Mi'raj, solat kita dulu diwajibkan sebanyak 50 waktu sehari semalam. Masya Allah, confirm tak larat kita nak buat. Maka daripada 50 waktu itu Allah turunkan menjadi 5 waktu. Sedangkan pahalanya dengan sifat Allah yang Maha Rahim itu, pahalanya Allah bagi macam kita semayang 50 waktu sehari semalam. Begitu sifat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan perbuatan yang sedikit, perbuatan yang kurang bilangannya, tetapi pahalanya diberikan penuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pengarang kata Alhamdulillahirabbil alamin, memulakan kalimahnya. Alhamdulillah itu pada hadis menyebutkan juga macam hadis bismillah tadi. Barang siapa yang tidak membaca alhamdulillah, maka perbuatan dia itu atau amalan dia itu sia-sia. Maka penulis kitab ini pula kata dengan dua gabungan bismillah dan alhamdulillah itu adalah untuk menunjukkan pada pihak membesar dan memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada sebutan di dalam Hasyiah Syarqawi, satu kitab tauhid, Hasyiah
menyatakan bahawa bismillah itu adalah permulaan yang hakiki. Kemudian itu diikuti dengan alhamdulillah itu sebagai permulaan yang tambahan, pelengkap. Maknanya setiap kali contoh tadi makan, bismillah masuk mulut, dah kunyah-kunyah telan, alhamdulillah. Ambil lagi bismillah masuk mulut, kunyah-kunyah telan, alhamdulillah. Itu sebagai tambahan atau istilahnya idhafi kepada permulaan yang hakiki. Bismillah. Jadi bismillah disebut permulaan yang hakiki. Mana tak boleh tidak kita selaku orang yang kita kata kita ni mukmin, orang beriman, tak boleh tidak kita mesti bermulakan setiap apa jua langkah kita, perbuatan kita dengan bismillah sekurang-kurangnya. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu penuh lah, tapi sekurang-kurangnya bismillah. Namun di sana disebut semua perbuatan taklah dimulakan dengan bismillah kecuali dalam dua tempat. Dimula bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan wujud bismillahirrahmanirrahim, melainkan pada dua tempat. Di mana tu? Yang pertamanya ketika menyembelih, sembelih ayam ke, sembelih kambing ke, sembelih lembu ke, sembelih kita, bacaannya bukan bismillahirrahmanirrahim. Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tak boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim? Boleh, tapi tak kenalah tempatnya. Tempatnya telah disusun oleh ulama. Kalau ketika menyembelih itu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang yang tolonglah itu terus lepas takbir kalau ayat-ayat Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang pertama. Yang keduanya ketika kita nak mengusung jenazah, angkat apa tu, keranda tu, ataupun orang yang mandikan jenazah, bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk air, bismillahirrahmanirrahim, kapalkan, bismillahirrahmanirrahim, angkat bawa dalam masjid, kemudian disemayangkan. Kemudian setelah sembahyang kita nak angkat masuk dalam van, bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah. Baik. Segala puji yang ini disebut di sini, segala puji itu hanya semata-mata untuk Allah. Menurut ulama, berlaku puji itu terbahagi atas 4 macam. Apa ni tuan-tuan nak biasa dengar, puji itu ada 4 bentuk puji. Yang pertamanya iaitu puji qadim bagi qadim. Allah puji diri dia sendiri. Itu puji yang pertama. Contoh macam mana? Kita baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahillazi pangkal. Maknanya Allah puji diri dia sendiri. Itu puji yang pertama. Puji qadim bagi qadim, ataupun dengan lain masa puji Allah kepada diri dia sendiri. Puji Allah kepada Allah. Yang keduanya puji qadim bagi hadis. Yakni Allah puji kepada manusia. Allah puji kepada makhluknya, iaitu memuji Allah Ta'ala bagi hambanya seperti anbiya atau awliya, dan seperti orang yang bertaubat. Dalam banyak hadis, dalam banyak surah, dalam banyak ayat Quran, banyak tempat-tempat itu yang Allah puji para nabi, para anbiya, para orang soleh, dan para orang yang bertaubat. Di antaranya disebut ni'mal 'abdu innahu awwab. Itu puji Allah kepada hamba dia lah. Kerana kita melakukan kebaikan-kebaikan, Allah puji. Yang bermaksud sebaik-baik hamba-Ku iaitu orang banyak taubatnya, untuk Allah puji. Kemudian ketiganya puji hadis bagi qadim, iaitu puji makhluk manusia ni kepada Allah, kepada qadim. Banyaklah, termasuk adalah uraian kita tadi itu alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian itu yang keempatnya iaitu puji hadis kepada hadis. Itu yang banyak berlaku. Puji makhluk kepada makhluk, puji manusia kepada manusia. Oh, itu bagus betul. Pengurusi ataupun nazir ni dia mentakbir di masjid, bagus, kita puji dia. Kita bawa cerita kata bagus, ataupun anak kita sekolah bagus, pandai, kita puji dia. Itu puji makhluk kepada makhluk. Cumanya maka keempat-empat puji itu cumanya dibagi amaran. Kalau orang yang kena puji itu jangan perasan. Sebab manusia ni hakikatnya tak layak langsung dipuji.
Jadi apabila seorang manusia itu mendapat pujian, hakikat pujian itu untuk Allah. Kesimpulan daripada empat pujian tadi itu, semuanya berbalik kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang kena puji, jangan perasan lah. Yang baiknya pula apa? Orang puji dia, alhamdulillah, dia puji Allah balik. Orang puji dia akhlak baik, balik kepada Allah. Allah yang berikan aku akhlak yang baik. Orang puji dia suara sedap, mengaji suara sedap, alhamdulillah, kau ni mengaji sedap betul. Puji balik alhamdulillah kepada Allah. Allah yang memberikan kesedapan suara kepada kita. Satu kisah, sekarang selingan. Maghrib nak dah masuk dah, orang nak sembahyang maghrib. Tiba-tiba di satu surau. Tiba-tiba hari itu imam dia tak datang. Imam tak datang. Bila pun dah qamat, dia cari-cari siapa nak jadi imam. Tiba-tiba sampailah satu orang muda, pakaian bersegak, jubah, bersebat, ada jambu sikit. Orang betul tangkap dia, tolak nak jadi imam. Dia kata tak boleh, saya tak boleh, tak ada orang. Pergilah. Tolak jugalah, dia tu orang kenal. Tapi sebelum ni orang tak pernah nak tolak dia jadi imam. Kali itu, hari itu dah emergency sangat. Tolak dia jadi imam, dia pun ke depan Allahu Akbar, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tajwid yang cantik, dengan dia punya apa tu, tilawah dia dengan apa disebut dengan lagu dia lah, taranum, dengan taranum ni kan. Sampai habis sembahyang, orang pun pujilah, Masya Allah, tak sangka. Dah lama kenal kau ni, baru hari ni tahu kau ni baca sedap betul. Sembahyang maghrib hari ni memang khusyuk lah, dengar imam baca sedap sungguh. Betul ke sedap? Betul sedap. Itu belum ambil uduk lagi. Kalau ambil uduk lagi sedap. Jadi sembahyang orang tadi tak ada uduk. Mana sempat saya sampai-sampai tuan-tuan semua tangkap saya tolak jadi imam, tak sempat saya ambil uduk. Jadi tadi tu tak uduk, itu selingan sajalah. Maka segala puji itu katanya bagi Allah, yang semua itu dikembalikan kepada Allah, kerana dialah yang bersifat sempurna, yang mutlak kesempurnaan itu. Maka sia-sialah tadilah dengan fasad, dan juga sia-sialah kalau orang itu berusaha dalam hidupnya untuk nak mendapat pujian Allah. Dia buat itu, dia buat ini dengan harapan orang puji dia. Itu adalah satu pekerjaan yang sangat sia-sia. Sangat sia-sia. Kalau pepatah Melayu dia kata apa? Mencurah air ke daun keladi, tak lekat pun. Daun keladi itu pun tumbang, air pun habis sikit. Sikit pun tak lekat dekat daun keladi. Maknanya sia-sia membuang garam ke laut. Garam dia ambil buang ke laut, tak ada faedahnya. Tak bertambah masin laut. Jadi sia-sia orang yang mencari dan mengharapkan pujian, kerana ia bukan bahagian kita. Demikian juga lah, janganlah kita takut dan marah akan celaan. Di samping itu, sebaliknya pula, jangan kita mengharap sangat kepada puji, jangan kita cari pujian, dan sebaliknya pula, jangan kita berasa terhina dengan celaan. Tak apalah, orang nak cela, orang tak suka aku, tak apalah. Tak suka, tak apa, nak kata-kata lah. Jangan marah akan celaan, kerana itu adalah semestinya bagi kita, sebab kita memang bersifat kekurangan. Kalau orang puji, jangan kita perasan, kerana pujian itu hak Allah, kita tak ada hak. Kalau orang cela kita, orang marah kita, orang kata kita macam-macam, kita terima, kerana sebenarnya memang kita manusia ni tak lengkap. Kita manusia ni tidak bersifat sempurna. Maka selayaknya lah kalau orang cela kita pun, orang tak memuji kita pun, tak apa, memang dah selayak je lah. Kerana kita ni hakikat dia tidak sempurna, dan hakikat kita ni tak akan dapat nak memberikan puas hati kepada semua manusia. Maka seterusnya kata kata pengarang kitab, puji yang diberikan kepada Allah itu kerana apa? Khusus kerana menjadikan sembahyang itu yang diperintahkan bagi mengerjakan fardu sembahyang. Kerana apa dipuji? Kerana Allah telah mengurniakan kita satu hadiah yang cukup berharga, satu hadiah yang cukup besar, iaitu namanya solat, sembahyang. Sembahyang itu punya satu hadiah yang istimewa daripada Allah SWT,
untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad kita ni lah. Dan cara nak bagi pun bukan melalui perantaraan malaikat, tetapi Allah jemput Rasulullah SAW naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi dikurniakan terus daripada Allah terus kepada Rasulullah, terus disampaikan kepada umat yang kita ni lah. Maknanya dalam banyak-banyak umat, kita ni lah umat yang Allah berikan satu hadiah yang cukup istimewa, satu hadiah yang tidak ada tolong bandingnya. Dengan sebab itulah perlulah kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan juga solat itu juga menjadi jalan ataupun menjadi alat ataupun menjadi perantaraan bagi orang-orang yang nak mendapat pangkat takwa. Nak mendapat pangkat takwa itu tidak ada lain caranya adalah dengan solat. Dengan kita memelihara solat itu dengan baik, dan dengan cara kita memperbanyakkan solat itu, dan dengan cara kita memelihara solat itu dengan sebaik-baiknya, maka dapatlah kita pangkat ataupun bintang muttaqin, bintang takwa. Bintang takwa itu disematkan pada kita, dan apabila kita mati balik bertemu dengan Allah SWT besok, takwa itulah yang menjadi pandangan, yang jadi tilik Allah SWT. Ada bintang takwa itu bersama kita, selamatlah kita. Kalau tak ada bintang takwa itu, tak tahulah nasib kita. Dan seterusnya, alhamdulillah juga dijadikan solat itu sebagai penyejuk mata hati, khususnya kepada Rasulullah. Rasulullah kata, kalau aku menghadapi sebarang permasalahan, solusi cara nak merungkaikan segala permasalahan yang Rasulullah hadapi tak lain tak bukan dengan cara solat. Maka solatlah di antara perbuatan ataupun jalan untuk kita nak mengharapkan segala apa permasalahan kita ataupun segala apa hajat kita untuk dapat dicapai. Dengan kita solat, kita mengadu kepada Allah SWT dan kita memohon kepada Allah SWT bahawa sesungguhnya dengan solat itulah kita bermunajat kepada Allah SWT. Sebagai penutup satu faedah, pernah ditanya akan Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ni yang mengarang kitab Hikam. Adakah sejuk mata hati itu ketentuan bagi Nabi kita SAW, ataukah juga bagi yang lainnya? Dikata tadi solat itu sebagai penyejuk mata hati untuk khusus Nabi kita. Lalu ditanya orang, adakah sejuk mata hati itu khusus untuk Nabi? Maknanya ketenangan. Bila dalam solat itu Nabi tenang semua, segala permasalahan semua selesai. Dan dalam solat itulah Nabi dapat melihat Allah SWT. Kita pun dalam solatlah kita dapat melihat Allah dengan mata hati kita, dan kita sejuk. Tapi selama ni kita solat tak pernah nampak Allah pun, mana ada masalah dengan solat kita. Kalau kita sentiasa jaga solat kita sampai satu tahap, kita akan nampak Allah SWT yang kita hadap itu. Tapi bukanlah nampak dengan mata kepala kita, nampak dengan mata hati kehebatan Allah SWT. Jadi dia tanya orang, adakah itu khusus untuk Nabi atau umum? Yang ini orang lain juga mendapat. Maka berkata ia dijawab oleh Ibnu Athaillah ini, pengarang kitab Hikam itu, bermula kegembiraan dengan sebab musyahadah itu bergantung atas kadar makrifah. Itu kita kata dah lama, dah puluh tahun kita sebenarnya tak pernah nampak Allah pun, sebab kita tak mencapai lagi taraf makrifah. Jadi kata Ibnu Athaillah bergantung kepada musyahadah tahap makrifah dia. Yang musyahadah maka tidak ada makrifah seperti makrifah Nabi Muhammad SAW. Kerana makrifah Nabi itu sudah makrifah yang terpuncak sekali, dan tiada akan kegembiraan sebagai kegembiraan Nabi. Maknanya kita akan tercapai lah. Artinya ini bukan daripada ketentuan bagi Nabi kita SAW. Malah siapa saja, hanya Nabi kita SAW saja yang diberi makam yang setinggi itu, iaitu makam makrifah, dapat dia melihat Allah, musyahadah kepada Allah SWT di dalam solatnya. Jadi maknanya tidak mustahil lah bagi kita orang umum pun nak dapat.
Kalau kita betul-betul serius, betul-betul kita menjaga solat kita dan betul-betul kita memelihara dan juga kita hayati sungguh-sungguh, insya-Allah tak mustahil kita akan dapat melihat ataupun istilah ada musyahadah terlihat dengan mata hati kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya kata pengarang wassalatu wassalam, selawat atas Nabi, wallahu a'lam. Kita akan sambung dalam pada pertemuan kita insya-Allah pada masa akan datang. Kita melihat apa yang akan disampaikan oleh pengarang kitab ini sebelum kita masuk ke dalam bab solat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.